tafsir Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 125. Ayat 125 muka surat 19 lah dalam Al-Quran 124 dah ke? 124 tak apa, kita baca 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya, oleh Allah, dengan beberapa kalimah suruhan dan larangan, perintah dan larangan, amr wa nahi. Maka Nabi Ibrahim pun menyempurnakannya. Fa'atammahun. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku melantikmu menjadi imam, pemimpin ikutan bagi umat manusia. Nabi Ibrahim pun memohon kepada Allah dengan berkata, Ya Rabb, jadikanlah juga apalah jua kiranya dari keturunanku pemimpin-pemimpin ikutan. Allah berfirman, permohonanmu diterima, tetapi janjiku ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim. Dan ingatlah ketika kami jadikan rumah suci Baitullah, iaitu tempat tumpuan bagi umat manusia, itu di Mekah, untuk ibadah haji dan sebagainya, dan tempat yang aman, dan jadikanlah oleh kamu makam Ibrahim itu tempat solat, dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan firman, bersihkanlah rumahku Kaabah dan Masjidil Haram dari segala perkara-perkara yang dilarang, untuk orang-orang yang bertawaf dan orang-orang yang beriktikaf yang tetap tinggal padanya, dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Jadi ayat ini menceritakan tentang lingkaran Kaabah, tentang Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim juga digelar sebagai Abu Bashar. Daripada Ibrahim AS telah mengawini Sarah, iaitu daripada Bani Israel. Sekian lama, berapa puluh tahun kahwin dengan Sarah, tidak menghasilkan zuriat.
Kemudian Ibrahim AS telah berkahwin dengan bibi bibi Sarah yang bernama Hajar. Dan Hajar daripada keturunan Arab Mesir. Arab Mesir. Selepas berkahwinnya Ibrahim AS dengan Sarah, Allah Subhanahu wa taala kurniakan zuriat bernama Ismail. Apabila Ibrahim kahwin dengan Sarah, masa tu pula berkahwin dengan Hajar. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya telah menjadikan Hajar mengandung, dapat anak. Betul? Yang bernama Ishak. Dapat anak bernama Ishak. Dan Hajar dapat anak bernama Ibrahim. Daripada Ishak, demi Allah Ishak lah, maka lihat banyak keturunan-keturunan Bani Israel yang dilantik oleh Allah menjadi para nabi, kebanyakannya daripada Bani Israel, daripada keturunan Ishak. Ibrahim, adakah Ibrahim keturunan Bani Israel? Tidaklah. Adakah Ibrahim keturunan Arab? Tidak. Keturunan Bani Israel datang daripada Hajar, daripada Sarah, dan keturunan Arab datang daripada Nabi Ismail hinggalah ke Bani Adnan. Dan daripada Ismail, daripada silsilah susur jalur Ismail tadi, maka lahirlah daripada Bani Adnan ni, lahirlah Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi keturunan Arab Nabi ni Ismail dan Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan keturunan daripada Bani Israel banyaklah. Ishak, Yusuf, Yaqub dan sebagainya. Sehingga kan Isa juga Bani Israel, ya. Ibrahim dia bukan Arab, dia A'jam. Sebab tu setengah ulama kata, ulama mukharrih, ulama ni sejarah mengatakan bahawa Ibrahim adalah orang Kurdistan. Kurdish itu keturunan keturunan Salahuddin Ayyubi. Salahuddin Ayyubi Kurdish. Dia bukan Arab. Tapi dia telah menyatukan Arab. Dan dia telah menjadi sultan, raja kepada orang-orang Arab. Subhanallah. Maha kaya Allah. Contoh kita di tanah Melayu. Orang Melayu tak ramai kat tanah Melayu ni. Kalau betul-betul orang Melayu, orang Melayu tak ramai. Orang Melayu itu bukan orang asli. Orang asli itu orang yang duduk kat hutan. Orang Melayu, orang Melayu itu orang Melayu. Jadi setengah kata Melayu itu perkataan pelarian. Kalau ada bahasa Jawa panggil pelarian. Walaupun setengah ulama mukharrih, ulama sejarah mengatakan bahawa Melayu itu adalah daripada perkataan Mala'us samawati wal ard, memenuhi. Dan ada setengah mengatakan Melayu ini adalah keturunan diraja. Dalam bangsa-bangsa Nusantara, Melayu dia min ru'asa rasul qaum. Sebab tu kita ada Melayu Mendeleng, Melayu Minangkabau, Melayu Padang, Melayu Banjar, semua Melayu Jawa. Tu ada Melayu Jawa. Tapi kalau di Nusantara tu besar
Melayu ni walaupun kepulauan dia kecil, kepulauan Jawa besar, tetapi Melayu, bahasa di Nusantara Melayu Raya, Soekarno memanggil Melayu Raya, seluruh Nusantara Melayu Raya. Jadi dalam Melayu Raya ni mempunyai ribuan bahasa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mala'u, Melayu, memenuhi seluruh bahasa-bahasa kaum ini, sehingga seluruh kaum di Nusantara disatukan dengan bahasa Melayu, menjadi bahasa perantaraan dakwah Islamiah di Melayu Raya. Jadi kita kembali kepada Ibrahim AS. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala wa idh ibtala Ibrahim, wa idh ibtala, maka apabila Allah menguji, ibtala daripada kata ibtila, bala. Orang Melayu panggil bala ni macam musibah besar. Dalam bahasa Arab, ibtila itu maknanya satu ujian. Ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kepada Ibrahim AS. Jadi biasalah hidup ada ujian. Jadi perjuangan ada ujian. Bila kita menjadi orang beriman juga ada ujian. Jadi orang Islam dirasakan seluruh orang tak suka dia. Semua orang kafir tak suka dia. Ujian, ibtila. Jadi wa idh ibtala Ibrahim, apabila Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan ujian kepada Ibrahim AS. Siapa yang bagi ujian? Rabbuhu. Tengok fa'il, mana maf'ulun bihi muqaddam, mendahului fa'il. Sepatutnya wa idh ibtala rabbuhu Ibrahim, tetapi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu. Ini muqaddam maf'ulun bihi. Jadi bila muqaddam maf'ulun bihi, makna ada makna. Makna di sebalik makna. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengujikan Ibrahim AS bikalimat, bikalimat maknanya jamak pada kalimah. Kalau mufrad panggil kalimah, tapi kalimat dengan banyak kalimah-kalimah, perkataan-perkataan, mutiara lisan, kata-kata yang keluar daripada lidah, daripada mulut, kalimat, fa'atammahun, maka disempurnakan. Maksud kalimat ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Jadi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat. Maksud kalimat di sini adalah sama ada sigatul amr ataupun sigatul nahi, iaitu perintah dan larangan. Jadi bikalimatin maknanya jamak. Jadi banyak jamak. Jadi mufassirin menafsirkan bahawa kalimat itu adalah ada bentuk perintah, ada bentuk larangan. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Jadi kalimah-kalimah suruhan ini dan kalimah-kalimah larangan ini fa'atammahun, disempurnakan oleh Ibrahim. Fa'atammahun daripada perkataan tamam, sempurna, makna Ibrahim AS menyempurnakan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada di perintah ditaati, larangan dijauhi. Ibrahim AS, inilah sifat orang saleh. Apabila perintah didatangkan ditaati, apabila larangan didatangkan akan dijauhi. Apa kata Ibrahim? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inni, sesungguhnya aku. Ini dekat nun ada tanda sabdu
menunjukkan satu taukid, iaitu menegaskan ini sesungguhnya aku itu Allah. Kata Allah, sesungguhnya aku ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku jadikan engkau, wahai Ibrahim, aku melantik kamu, wahai Ibrahim, inni ja'iluka linnas, bagi manusia umum, orang kafir, orang Islam, orang munafik, orang Yahudi, orang Nasrani dan sebagainya. Inni ja'iluka linnasi imama, menjadikan kamu sebagai imam, pemerintah, menjadikan kau sebagai ketua, menjadikan kau sebagai pemimpin mereka, khalifah bagi mereka. Inni ja'iluka linnasi imama. Jadi imam bukan setakat imam dalam solat. Imam itu ialah lambang kepada kepimpinan, khalifah. Imam melambangkan kepada pimpinan, pimpinan, imam. Imam Bukhari, pemimpin dalam ulama-ulama hadis. Al-Bukhari menjadi pemimpin al-muhadis. Imam Muslim, pemimpin. Jadi pemimpin, maknanya unggul. Allah Subhanahu wa taala jadikan Ibrahim alaihissalam sebagai unggul, manusia yang unggul. Inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, aku jadikan engkau sebagai imam, pemimpin, khalifah, imama. Qala wa min dzurriyyati, maka Ibrahim alaihissalam, apabila Allah Subhanahu wa taala beritahu Ibrahim, kau ini jadilah pemimpin kepada manusia, maka Nabi Ibrahim alaihissalam juga memohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya bukan saja aku, ya Allah, bukan saja aku ini Nabi Ibrahim saja jadi pemimpin, jadikanlah keturunanku juga pemimpin. Wa min dzurriyyati, dan keturunanku juga, ya Allah, muliakanlah mereka menjadi pemimpin. Sebab tu ini hari orang nak jadi pemimpin dia bergaduh, nak jadi Perdana Menteri, dengan ujian-ujian Allah bagi, tak dapat lagi juga jadi PM, jadi Perdana Menteri. Ujian. Wa idzibtala Ibrahim. Jadi Allah datangkan satu alaqah, itu hubungan yang akrab, hubungan begitu rapat antara ibtila dengan imam. Jadi bila kamu jadi imam, jadi pemimpin, maka ibtila, tak lari pada ibtila, tak lari daripada ujian. Ujian dengan kuasa yang kamu miliki, ujian dengan harta yang berada di sekeliling kamu, di depan mata kamu, di belakang kamu, di kiri kamu, di kanan kamu, di bawah punggung kamu, dipenuhi, timbuni dengan harta-harta emas dan perak. Pemimpin. Jadi Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan ibtila, dengan imam. Jadi apabila pemimpin tadi berkait rapat dengan umur dunia, dengan perkara-perkara dunia, dengan emas dan perak, dengan istana, jadi maka timbullah, wujudlah perasaan haqd. Perasaan haqd, perasaan dengki, iri hati, cemburu. Tengok, macam mana dia ni? Aku ni rakyat jelata je, dia boleh duduk dalam istana, dia boleh hidup senang, harta banyak, ini, sampai anak, bini dan sebagainya.
timbul perasaan hasad. Sebab tu kata Nabi SAW, zuhud fi dunya yuhibbukallah. Tak. Zuhud fi dunya yuhibbukallah wa zuhud indan nas yuhibbukan nas. Yuhibbukan nas. Kalau kamu nak menjadikan diri kamu disukai Allah, adalah zuhud pada dunia ini. Zuhud, hidup yang sederhana. Kalau tidak manusia suka kamu, hendaklah kamu zuhud indan nas. Hendaklah kamu zuhud. Apa yang dimiliki manusia jangan kamu miliki. Barulah kamu disukai oleh manusia. Seorang pemimpin, contoh seperti Gaddafi, yang berasal daripada Badui, kemudian apabila dia dapat dia bersekolah tentera sehingga jadi tentera, panglima tentera, akhirnya dia dapat kahwin dengan anak raja di Libya. Akhirnya bapa mentua dia, raja di sana, dia ambil, dia kurung. Dia kurung, dia pula jadi presiden Libya. Dan pada ketika itu dia menunjukkan kepada zuhud kepada apa yang ada manusia. Dia duduk dalam khemah. Walaupun dia memiliki istana, dia tidak duduk dalam istana. Gaddafi dia duduk dalam khemah. Dan segi zahirnya nampak duduk dalam khemah. Jadi masyarakat Libya suka pada dia. Tapi lama kelamaan berubah. Kalimah dia khemah tinggal lipas, tinggal tikus. Gaddafi tak duduk dalam khemah lagi, duduk dalam istana. Sehingga akhirnya dia telah dijatuhkan oleh pihak lawan, iaitu Yahudi, Amerika dan sebagainya. Dengan melalui mempengaruhi rakyat Libya untuk menjatuhkan Gaddafi. Jadi dia cerita zuhud. Masa dia zuhud dekat dunia, dia zuhud apa yang ada pada manusia, jadi rakyat suka dia. Oh, Gaddafi. Tapi bila dia duduk dalam istana, rakyat dah mula membenci dia. Sehingga akhirnya dia telah jatuh. Dia telah dijatuhkan. Jadi, hindari kalau kita tengok pemimpin-pemimpin negara yang jatuh, kenapa? Kerana dia tidak zuhud pada dunia. Dia tidak zuhud apa yang ada pada rakyat. Kalau pemimpin itu nak kekal berkuasa, dia kena hidup setaraf dengan rakyat. Sebab tu kata Nabi SAW, zuhud indan nas yuhibbakan nas. Apabila kamu zuhud, menjadikan hidup kamu zuhud pada apa yang dimiliki oleh manusia, orang ramai, kamu akan disukai. Tapi kalau kamu datang dengan bawa kereta tank, dengan bawa kereta sport dan sebagainya, lain daripada yang lain, rakyat tak suka kamu. Begitu juga kalau terlalu lembik juga, rakyat tak suka kamu. Macam Tan Sri Muhyiddin, dia nampak sangat lembik dia. Sorry juga. Dia lembik. Rakyat pun tak suka. Rakyat nak pemimpin yang nampak hero, nampak tegas, nampak cergas. Tapi kalau gambar, saya tengok baru ni gambar Perdana Menteri kita, dia menangis macam budak kecil menangis. Beliau tidak sepatut berbuat demikian. Mesti tegas, mesti berani mengeluarkan kata-kata. Dan rakyat akan fa'atammahun. Macam mana Ibrahim AS menyempurnakan kata-kata Allah, sama ada bentuk perintah ataupun larangan.
Jadi pemimpin adalah tegas. Soekarno jatuh kerana kemewahan. Kemewahan mereka tadi sehingga kan memberi peluang kepada Amerika melantik Soeharto untuk menjatuhkan Soekarno. Betul tak? Kemewahan. Contoh Tun Mahathir. Tun Mahathir nampak zuhud, tetapi zuhud pada dirinya. Tapi hakikatnya rakyat tidak nampak zuhud, nampak dia mempunyai harta bilion-bilion, Allahuakbar. Tapi diperlihatkan kepada anak dan cucunya. Jadi menjadikan rakyat rakyat rasa tidak berapa suka. Rakyat tak berapa suka. Rakyat suka pemimpin yang tawaduk. Rakyat suka pemimpin yang beragama dan tawaduk. Bukan pemimpin yang cakap agama, tapi dia duduk dalam istana, berlari-lari dengan cucu dia dalam tempat yang megah dan indah, datang dengan jet roket dan sebagainya. Ini tidak zuhud. Walau kau cinta agama sebakul pun, pemimpin yang macam ni kalau datang dengan jet, dengan roket, rakyat tak pandang dia. Rakyat tak, pemimpin sama rata dengan rakyat, duduk sekedudukan dengan rakyat. Rakyat akan pandang kamu, rakyat akan cinta kamu, rakyat akan sayang kamu apabila kamu datang kepada rakyat, datang naik basikal, datang naik kereta api, datang naik bas. Maka kamu telah membeli hati jiwa manusia. Betul tak? Macam Jokowi lah. Naik sepeda. Macam hantar kata Tuan Guru Aziz. Macam Tuan Guru Ni Aziz, zuhud. Bila zuhud, maka dia telah membeli hati manusia. Tetapi apabila dia menjadikan hidup dia tadi dalam keadaan yang mufakharah, mubaharah, hidup dia dengan penuh kebanggaan, kebongkakan dengan kuasa dan harta yang dimiliki, maka timbullah, wujudlah haqd di hati manusia, hati rakyat. Begitu juga kita rakyat jelata, kita juga harus hidup izhad fi dunya yuhibbukallah, izhad indan nas yuhibbukan nas. Kamu zuhud dekat dunia disukai oleh Allah. Allah suka orang hidup sederhana. Dan juga kalau kamu zuhud apa yang ada pada manusia, maka kamu akan disukai manusia. Contoh kalau ustaz duduk kawasan ni, kampung ni, ustaz pakai kereta Mustang, orang lain pakai Proton, pakai kereta biasa, ustaz pakai kereta Mustang, pintu buka atas ke bawah macam tu, akan timbulkan hasad pada manusia. Tapi kalau ustaz datang, ustaz jalan kaki, naik basikal, naik bas, naik kancil, rakyat tengok seronok, orang tengok seronok, kawan-kawan tengok seronok, zuhud. Naik motor kapcai, dia 1 billionaire tapi naik motor kapcai. Contoh billionaire, contoh macam Syed Mokhtar Al-Bukhari, dia billionaire tu naik motor kapcai. Orang suka. Tapi sekali dulu, satu YB tu, dia naik motor kapcai. Orang tahu ini tipu punya kapcai. Sebab dia ada harta bertimbun-timbun, dia ambil. Waktu nak mengundi, dia pakai motor kapcai. Dia mau istiqamah. Hidup dunia ini bukan hidup pura-pura, bukan hipokrasi, bukan hipokrit, bukan munafik, nifak. Hidup nifak, mana dia 2 in 1, 3 in 1. Dia satu tubuh tapi mempunyai 3 wajah.
Satu tubuh mempunyai 4-5 wajah. Satu tubuh mempunyai 2 wajah. Satu ekor ular ada 2 kepala. Tidak disukai. Jadi Ibrahim AS diuji. Diuji dengan menjadi pemimpin manusia. Allah jadikan, ini ja'iluka linnasi imama. Ibrahim AS kata, ya Allah, wa min dhurriyyati, dan jadikanlah keturunanku juga pemimpin. Nabi itu pemimpin. Jadi kepimpinan dalam Al-Quran, Allah menunjukkan kepimpinan itu adalah Nabi dan Rasul. Jadi kepimpinan Nabi Rasul tak ada, ulama itulah pemimpin. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu al-ulama'u warithatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Bagaimana nak tahu dia seorang ulama? Apabila bukan sahaja dipermizankan dengan ilmu yang dimiliki, tetapi dipermizankan juga dengan akhlaknya, dengan suluknya, dengan pemikirannya, dengan pergerakannya, dengan karismanya, dengan apa lagi? Dengan cita-cita yang tinggi, ambitious orang putih cakap. Dengan kesederhanaannya, kezuhudannya. Pemimpin. Keberaniannya, kesyujaannya. Keberaniannya, Syekh. Kepahlawanannya, keperjuangannya. Haibah. Kekhalifahannya. Jadi kepimpinan. Itulah kepimpinan. Semangat juang. Yang tidak mengenali erti penat dan lelah. Istiqamah. Sebab tu kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala itu ad-dinul qayyim. Agama itu adalah qayyim. Apa makna ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, tunjukkan aku menjadi orang yang qayyim. Orang yang berkepimpinan. Orang yang kepimpinan itu yang mempunyai kekuatan. Ar-rijal qawwam. Allah itu, lelaki itu adalah qawwam, pemimpin. Qawwam, pemimpin itu orang yang kuat. Kalau dia tak kuat, dia lembik, dia jadi PM, itu dia menang. Macam mana gambar menunjukkan PM nangis aib? Pemimpin, dia tidak boleh menangis, tetapi dia kena tunjukkan dia punya kesyujaan dia, kesemangatannya dalam mentadbir negara dengan penuh luhur, dengan penuh iman dan takwa kepada Allah. Kepimpinan. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kullukum ra'in. Wahai sahabat-sahabatku, siapa sahabat Rasulullah? Orang yang beriman. Bukan macam Lim Guang Eng, bukan macam siang kena siang, macam ikan siang kena siang. Itu bukan pemimpin. Mereka adalah orang kafir, orang tidak beriman kepada Allah. Nabi SAW itu, wahai sahabat-sahabatku, itu orang yang beriman, kullukum ra'in. Semua kamu adalah pemimpin. Jadi bila mati, wafat Nabi SAW, maka sahabat-sahabat Rasulullah bertebaran seluruh alam. Menjadi pemimpin qudwah. Uswah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa makna uswah? Qudwah. Ikutan. Pemimpin ini adalah ikutan. Jadi kalau Perdana Menteri, bila dia diprovokasikan, apabila ada orang lain nak jadi Perdana Menteri yang bercita-cita nak jadi Perdana Menteri cepat, bila dia dengar benda-benda macam ni, dia dah menangis. Dia peluk kawan dia Azmin. Aib. Mesti menunjukkan kehebatan, kesyujaan. Ya. Saya sekadar menasihat kerana saya sayang pada pemimpin saya.
Saya bukan pembangkang. Saya sayang kepada pemimpin saya. Saya rakyat jelata. Kerana saya rakyat jelata saja. Saya third party people, orang putih cakap. Kalau orang kampung cakap, saya ni paria, golongan paria. Kalau orang-orang Bani Israel, Yahudi, dia kata selain daripada orang Yahudi ini adalah lembu-lembu kami, iaitu paria-paria kami. Walaupun orang Hindu menganggap lembu itu adalah Tuhan mereka. Jadi itulah saya. Jadi Allah Subhanahu wa taala apabila Ibrahim AS berdoa kepada Allah, min dzurriyyati, Allah jadikanlah keturunan kami juga, bukan aku saja, jadi keturunan aku juga pemimpin, khalifah. Allah kabulkan. Maka lihat nabi-nabi daripada keturunan Ibrahim AS, sama ada daripada keturunan Sarah, Ishak dan sebagainya. Begitu juga daripada Ibrahim AS berkahwin dengan Hajar, mendapat Ismail, sehinggalah Bani Adnan kepada Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khatimun nabiyyin, sayyidun, penghulu pada segala nabi, raja kepada segala nabi, sultanul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina sultanil anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Qala la yanalu ahdi zalimin. Allah Subhanahu wa taala beritahu pada Muhammad, ya Muhammad, aku boleh ambil daripada wahai Ibrahim, aku boleh ambil daripada keturunan kamu menjadi imam, menjadi pemimpin kepada manusia, tetapi tidak orang yang zalim. Orang yang zalim, Allah. Mana kalau orang tu zalim, bukan keturunan Ibrahim tu, itu keturunan Fir'aun. Itu yang digelar Maha Fir'aun, Allahu a'lam. Tapi saya nampak Tun, Masya Allah, dia orang yang baik. Mungkin dia terdiri pada awliya illah, Allahu a'lam. Hanya Allah saja mengetahui di dalam hatinya. Kerana kebaikan, banyak juga jasa-jasa yang dilakukannya, Tun Dr. Mahathir, walaupun ramai rakyat benci dia. Orang kenal bangsa Malaysia ni, bangsa Melayu pun kerana Tun, rasa saya. Kalau dulu masa Tun Razak, orang tak kenal orang Melayu ni, orang tak kenal Malaysia ni. Masa saya sampai di Jerman, umur saya 18 tahun. Jadi satu orang Amerika tanya saya, where you from? Saya cakap, I'm from Malaysia. Dia kata, what? Dia tak tahu Malaysia. Malaysia, you do not know Malaysia? I do not know Malaysia. What Malaysia? What? Dia cakap saya macam tu. Rasa saya nak pergi penampar muka dia, Pak Hitam. You know Singapore? Oh yes. Dia kata, I know Singapore. Kita panggil Singapura, dia panggil Singapore. Macam tu, jauh kedudukan Melayu. Tetapi Tun telah menyinarkan nama Malaysia, bangsa Melayu di persada antara bangsa. Jadi kadang-kadang marah tu, kita nak marah juga kan, Tun nak gerak kutuk dia, tapi subhanallah, jasa dia melebihi daripada untuk dimarahkan dia. Jadi imam, qudwah, pemimpin. Jadi janji Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim AS, la yanalu ahdi zalimin. Orang yang zalim tidak layak jadi pemimpin. Jadi pemimpin yang zalim harus diperangi. Apa perangnya? Harus dijatuhkan. Bukan perang pergi bawa senapan tembak, harus dijatuhkan. Tetapi kalau pemimpin yang lebih harus harus dinasihati. Contoh sekarang masalah COVID. Berapa lama lagi masalah COVID?
Dunia lain semua sudah senyap tentang COVID. Amerika senyap tentang COVID. Singapura yang kecil pun senyap tentang COVID. Thailand senyap tentang COVID. Malaysia je senyap tentang COVID. Apakah agenda COVID? Indonesia dah senyap COVID, dah boleh pergi umrah, berduyun-duyun pergi umrah. Apa masalah? Jadi satu orang pemimpin, dia kena tunjukkan dia punya kehebatan dia. Jangan harap, jangan dengar sangat cakap orang bawah. Orang bawah ni biasalah dia nak bodek bos dia. Menteri-menteri. Tak kira lah menteri apa pun. Tak kira menteri apalah, menteri basikal, menteri agama ke menteri apa ke. Dia tetap nak bodek. Takut tak dapat pencen. Takut kena lepas jawatan dan sebagainya. Tetapi kita pemimpin, kita tegas. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya pemimpin Allah, khalifah Allah. Kalau betul kamu ini menteri-menteri khalifah Allah, la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ceritakan benda yang tegas. Apa lagi salam-salam nak buat macam ni? Ini salam apa ini? Sembahyang jarang-jarang. Kenapa nak beli sembahyang jarang-jarang? Dah tak ada dah, kuman tu pun dah mati dah, tinggal kecil-kecil je. Dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, kenapa mesti kita tidak menikmatinya? Kenapa nak sembahyang jarang-jarang? Kenapa halang orang pergi sembahyang jamaah dan Jumaat? Sepatutnya pemimpin yang bijaksana jadikan seluruh masjid yang ada sembahyang jamaah boleh diperbolehkan sembahyang Jumaat. Menjadikan pemimpin yang maftuhah, otak dia terbuka. Taisir ala sabili taisir. Pada pendapat saya dan ramai umat-umat Islam yang lain, sudah tidak sesuai sembahyang tadi hanya dilakukan di segelintir masjid. Sebenarnya seluruh ramai jumhur ulama berijtihad di mana ada sembahyang jamaah, di situ boleh ditunaikan sembahyang Jumaat. Hanya pendapat Syafi'i, ijtihad Syafi'i, yang mana sembahyang jamaah, sembahyang Jumaat mestilah satu muqim, satu daerah, satu kawasan. Tapi itu pun tidak ditatbikkan oleh Jabatan Agama. Dan benda itu juga bertentangan dengan sunnah. Bahkan sebab itulah ijtihad. Kalau kita tengok di negara-negara Arab, mana-mana sahaja, jadi di mana ada sembahyang jamaah, di situ ada sembahyang Jumaat. Jadi kalau tak sesuai, kata kamu ini adalah orang yang ta'assub dengan Syafi'i, tak apa. Lepas sembahyang Jumaat, kamu boleh sembahyang Zuhur. Tayassaru wa la tu'assiru. Kata Nabi, mudahkanlah umat dengan kamu mempersusahkan umat. Barakallahu li wa lakum wa taqabbala minni wa minkum aqulu qawli hadha. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum.